Hai, Assalamualaikum. Sila subscribe channel saya. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Hari ini saya akan memberikan tips atau menyambung tips inovasi untuk part yang ketiga. Okey, tips ini sesuai untuk guru-guru yang mempunyai inovasi tetapi tak tahu apa yang perlu dibawa sekiranya ingin menyertai pertandingan inovasi. Okey, yang pertama, sebelum mengikuti mana-mana pertandingan inovasi seperti yang saya telah nyatakan dalam live saya yang terdahulu, guru-guru perlulah menyediakan abstrak. Abstrak ni adalah salah satu seperti syarat lah untuk menyertai pertandingan. Mana-mana penganjuran mesti minta abstrak. Okey, antara elemen yang penting, yang paling penting yang perlu ada dalam abstrak iaitu yang pertama, perlulah ada tajuk. Tajuk kebiasaannya untuk pertandingan inovasi, abstrak yang ringkas dan padat lah ataupun catchy. Tapi ini cuma contoh daripada saya. Kemudian abstrak itu sendiri dan seterusnya kata kunci. Ada juga pertandingan inovasi yang penganjur tidak meminta untuk inovator memberikan abstrak. Okey, seterusnya penulisan. Penulisan untuk pertandingan inovasi adalah lebih kepada berbentuk laporan, kertas kerja dan penulisan biasalah. Bukan seperti kajian tindakan, tesis dan sebagainya. Okey, contoh yang dipaparkan ini adalah contoh daripada borang penyertaan untuk pertandingan mini karnival inovasi yang dianjurkan oleh SIC PPD Kudat. Okey, berikut adalah contoh-contoh atau kriteria-kriteria yang perlu ada dalam penulisan sekiranya terdapat peserta yang ingin menyertai pertandingan tersebut. Okey, sebagai contoh, terdapat tajuk, sinopsis, bahan, kumpulan sasaran, objektif, kronologi, isu, cara inovasi, keberkesanan, perbelanjaan dan keterangan lain. Jadi, untuk guru-guru yang ingin menyertai pertandingan inovasi, perlu mengikut garis panduan yang diberikan oleh penganjur. Okey, untuk part abstrak, penulisan, kertas kerja dan sebagainya, saya akan terangkan lebih details dalam tips untuk part yang lain lah. Okey, untuk kedua-dua ni, penulisan ni ataupun sebarang dokumentasi yang perlu dihantar oleh guru-guru, perlulah mengikut tarikh yang diberikan oleh penganjur. Jadi ingat, jangan lupa tarikh tersebut. Sekiranya guru-guru lupa akan menyebabkan cikgu-cikgu tidak dapat mengikuti pertandingan yang cikgu-cikgu nak sertai lah. Okey, seterusnya antara bahan ataupun elemen yang perlu ada semasa guru-guru menyertai pertandingan inovasi, mestilah inovasi tersebut. Okey, inovasi itu sendiri. Inovasi ni dibahagikan kepada dua. Okey, yang pertama adalah bahan, inovasi yang berbentuk bahan. Contoh, okey, carta cekap ini adalah contoh bahan inovasi kerana bahan ni macam lebih kurang barang yang berbentuk mawjud lah, macam carta, kad imbasan. Dia lebih bersifat konkret. Okay, kad imbasan, lepas tu bahan-bahan mawjud, kit-kit dan sebagainya. Okay, biasanya kalau untuk bahan inovasi ni lebih senang ditunjukkan kepada juri, lebih difahami dan mudah digunakan dan kita boleh nyatakan apa kebaikan dan seterusnya lah. Okey, manakala yang inovasi yang kedua adalah kaedah inovasi. Okey, contoh macam si adik ni, inovasi saya si adik ni adalah kaedah inovasi. Jadi apa yang cikgu-cikgu perlu buat sekiranya cikgu hanya mempertandingkan ataupun inovasi cikgu hanyalah kaedah inovasi, cikgu boleh tunjukkan kepada juri dengan menggunakan laptop ataupun pada paparan yang cikgu masukkan dalam tablet dan sebagainya. Ataupun dengan cara lain, cikgu boleh print. Contoh macam saya punya inovasi, dua contoh lembaran inovasi ni saya print. Kemudian saya laminate ataupun saya masukkan dalam file clear holder untuk memudahkan saya membuat pembentangan. Okay, seterusnya adalah banting ataupun poster inovasi. Inilah antara yang biasanya guru-guru memang sibuk lah nak buat bila ikut pertandingan inovasi. Okey, kalau lihat di paling hujung, gambar yang paling hujung adalah gambar banting untuk inovasi saya yang saya sediakan masa mula-mula saya terlibat dengan pertandingan inovasi. Seterusnya saya perbaiki, saya
desainkan supaya nampak lebih cantik. Dan yang di bahagian hujung, jika guru-guru nampak ada satu poster, itu adalah poster. Nah, untuk makluman guru-guru, saya pernah menyertai pertandingan poster inovasi dan mendapat gold medal. Okey, untuk pertandingan inovasi ada juga penganjur yang mengadakan penganjuran untuk poster inovasi sahaja. Kalau macam tadi adalah inovasi, pertandingan inovasi. Inovasi itu terbagi kepada dua lah, kaedah atau bahan tadi. Tapi ada juga penganjur yang mengadakan penganjuran untuk pertandingan poster inovasi. Jadi apa yang perlu ada dalam poster inovasi? Yang pertama, perlu ada penerangan inovasi. Kedua, masalah dan punca. Seterusnya, impak inovasi. Kemudian penghasilan produk sekiranya ada. Kemudian kelebihan inovasi atau produk. Dan yang terakhir adalah gambar produk. Okay, sekiranya guru-guru tak ada produk ataupun tak ada produk, bolehlah letakkan gambar inovasi cikgu dalam poster. Okay, kalau untuk guru-guru yang berminat untuk menyertai pertandingan poster, okay, guru-guru perlu mengikut garis panduan yang disediakan oleh penganjur. Okay, ini pula adalah edaran atau risalah inovasi. Okay, edaran atau risalah ni boleh dalam pelbagai bentuk lah. Contoh macam yang saya paparkan dalam slide ini. Yang pertama, saya menghasilkan buku program ataupun brosur. Dalam brosur ni, cikgu-cikgu boleh letak macam-macam. Boleh letak dapatan, latar belakang, gambar-gambar berkaitan inovasi dan sebagainya. Seterusnya, jika cikgu nampak pada gambar paparan yang berwarna, kertas yang berwarna pink atau kuning itu adalah risalah maklumat. Sebenarnya ia adalah benda yang sama sahaja. Cuma saya gantikan dalam bentuk yang berlainan supaya lebih mudah saya perbanyakkan dan menggunakan kertas berwarna dan difotostat sahaja. Okey. Selain itu juga, terdapat juga guru-guru ataupun inovator-inovator yang meletakkan QR code pada edaran risalah yang mereka edarkan. Okey, apa guna QR code tadi? QR code itu adalah untuk memudahkan pengunjung ataupun sesiapa yang mendapat risalah tadi untuk mendapatkan maklumat cikgu dan inovasi. Jadi, kita punya edaran tadi lebih nampak canggih lah. Nampak canggih, kemudian mudah menerima maklumat. Okey, seterusnya, inilah antara perkara yang penting. Kenapa saya cakap ini perkara yang penting? Kerana kebiasaannya pada pertandingan-pertandingan inovasi, juri-juri akan bertanya, kamu dah dapat hak cipta terpelihara belum? Okey, sekiranya sudah dapat, markah untuk cikgu mendapat markah bagi pertandingan inovasi itu adalah tinggi kerana cikgu mendaftarkan inovasi cikgu dan membolehkan cikgu punya inovasi tidak dicetak ataupun ditiru oleh orang lain. Okey, ini adalah contoh yang saya bulatkan tu adalah contoh nombor hak cipta untuk si adik saya, manakala yang di bahagian tepi ini pula adalah nombor dan barkod ISBN untuk buku-buku yang berkaitan inovasi saya. Ini adalah contoh yang telah diletakkan di buku. Okey, seterusnya, inilah antara elemen yang penting juga. Elemen 4IR, Fourth Revolusi, Industri Revolusi. Okey, apa yang dikatakan dengan 4IR? 4IR ni, macam contohnya, bahan-bahan yang berteknologi lah. Kalau macam saya guna quizzes. Okey, selain tu juga, cikgu boleh juga nyatakan dekat juri yang cikgu gunakan projektor, gunakan laptop dan gunakan media interaktif untuk cikgu masukkan dalam inovasi cikgu. Jadi elemen 4R ni juga antara elemen yang boleh memberikan tambahan kepada markah cikgu. Okey, ini adalah satu bahan yang bukan juga penting, cuma ia memberikan impak kepada pengunjung dan kepada juri. Okey, ini sijil atau medal yang cikgu dapatlah. Sekiranya cikgu tidak ada menerima sijil ataupun tidak pernah ke pertandingan mana-mana inovasi, jadi cikgu bolehlah letakkan sijil ataupun sijil penyertaan, sijil penghargaan. Contohnya penghargaan sebagai penceramah,
penghargaan sebagai peserta. Penghargaan sebagai pembentang yang berkaitan inovasi, cikgu letakkanlah dalam clear holder untuk dipamerkan. Sekiranya cikgu telah perolehi medal, cikgu boleh letakkanlah medal cikgu dan sebagainya di ruang pameran semasa inovasi. Okey, seterusnya produk inovasi. Okey, produk inovasi ni bukan jugalah penting, cuma sekiranya cikgu-cikgu mempunyai produk, maka inovasi cikgu tu akan ada tambah nilai lah, satu tambah nilai yang lain. Okey, sekiranya macam saya punya si adik itu kaedah, tapi saya telah kembangkan sehingga saya dapat membuat produk. Okey, contoh produk tu macam modul, komik. Kemudian saya juga telah menempah cop yang berkaitan dengan si adik. Kemudian untuk inovasi bahan batu mengajar doktor muda, saya juga telah menghasilkan komik. Manakala untuk carta cekap, saya telah menghasilkan carta yang saya telah kemas kini bentuk cetakan. Kemudian modul latihan, daftar kata. Dan sekiranya cikgu-cikgu ada CD, masukkan ada inovasi tersebut, masukkan dalam CD dan boleh dipamerkan. Okey, ini adalah contoh-contoh ruang pameran yang saya rasa kalau kebanyakannya inovator-inovator memang akan suka pergi ke pameran-pameran inovator lain untuk mendapatkan maklumat, untuk melihat bagaimana inovasi mereka dihasilkan dan sebagainya. Okey, sampai di sini saja saya punya tips untuk hari ini. Walaupun ringkas, saya mengharapkan pada masa akan datang sekiranya cikgu-cikgu berminat untuk menyertai pertandingan, rujuklah balik tips ini supaya dapat dimanfaatkan. Terima kasih.